يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 256. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ishaq bin Mansur berkata, ketika Khidir akan berpisah dengan Nabi Musa alaihi salam, maka berkata Musa, berilah nasihat kepadaku. Lalu Khidir berkata, ya Musa, jangan banyak bercakap dan jangan berjalan tanpa kepentingan, dan jangan tertawa tanpa sesuatu yang mentertawakan, dan jangan menempelak orang yang salah dengan dosa kesalahannya, dan menangislah atas dosa-dosamu sendiri, hai putra Imran. Jadi Nabi Khidir sewaktu dia hendak berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam, jadi Nabi Musa pun tanyalah dia. Dia kata, tolong bagi nasihat kepadaku. Maka Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, nombor satunya, jangan banyak bercakap. Jadi kurangkan bercakap. Yang ini pun kita dah sentuh, kecuali pada benda-benda yang perlu. Nombor dua, jangan berjalan tanpa kepentingan. Jalan tak ketahuan orang panggil. Biar ada tujuan, biar ada matlamat. Sama ada kita nak melancong ke, nak piknik ke, ataupun tujuan berdakwah ke, nak pergi ziarah ke, biar ada tujuan. Nombor tiga, jangan ketawa tanpa sesuatu yang mentertawakan. Ini nombor tiga yang kita bincang, bab larangan bergelak ketawa. Jadi jangan ketawa, dia kata, tanpa sesuatu yang mentertawakan. Tanpa sesuatu yang mentertawakan di sini, ada kalanya kita ni memang suka, orang panggil suka berada dalam satu majlis yang ketawa banyak sangat. Biar kita berada dalam satu majlis yang kita tak ada pun fikir nak ketawa ke apa benda, tak ada. Cuma sambil-sambil borak tu ada buat nakal sikit, okey kita ketawa, itu tak apa. Tapi jangan terlalu banyak berada dalam majlis yang melalaikan, itu maksud dia. Nombor tiga, nombor empat, menempelak orang. Jangan tempelak orang yang salah dengan dosa kesalahan dia. Yang ini ni kadang-kadang kita keliru. Orang buat salah, jadi dia kata jangan tempelak. Bahkan orang yang melakukan kesalahan, ada dosa, jangan kita caci maki hamun dia. Jadi comelnya ajaran Islam ni sampai peringkat tu. Jangan caci maki hamun dia sebab kesalahan dia. Tetapi dalam masa yang sama dia kata, cuba tengok kepada dosa yang kamu lakukan. Kadang-kadang kita tempelak orang lain tu, rupa-rupanya kita pun ada benda tu, penyakit tu. Dosa tu ada pada diri kita. Tapi kita tak pandang, kita duk pandang orang lain. Ini yang dikendaki oleh Nabi Khidir. Dia kata jangan duk tempelak sangat kesalahan orang lain. Sebab kalau kamu tengok kesalahan diri kamu sendiri pun bersepah-sepah. Berduyun, berbaldi-baldi. Banyaknya kesalahan kita bila kita tengok pada diri kita sendiri. Jadi kesalahan orang lain ni kita jadi gad lain. Jangan kita buat perangai yang macam tu. Bila kita tengok ada orang lain buat salah, jangan kita buat perangai yang macam dia buat. Tapi sampai nak tempelak, nak cerita ke orang, itu yang tak boleh. Nak cerita ke orang semata-mata kata orang nak tempelak, bukan kerana nak cerita ke orang supaya orang tu ambil ingatan. Saya dah sebut dah benda ni, dan kita pun selalu belajar bahawa kesalahan dosa orang boleh kita cerita kepada orang lain dengan tujuan untuk menyelamatkan orang lain.
Baik, Ja'far bin Auf dari Mas'ud daripada Auf bin Abdullah berkata, selalunya Nabi SAW tidak tertawa melainkan senyum simpul dan tidak menoleh kecuali dengan semua wajah. Ini dia punya akhlak Nabi. Nabi kalau dia ketawa pun dia ketawa sikit-sikit. Itu cara Nabi lah. Kita ni kadang-kadang orang buat lawak sikit, kita tak tahan. Itu dia orang panggil tengok ni lah, maknanya semula jadi manusia tu. Kadang-kadang dia ni orang panggil dia happy terlajak. Orang buat lawak sikit dia ketawa. Tak apalah, benda yang orang panggil dah semula jadi ni buat macam mana. Tapi benda yang kita cari sampai kita nak ketawa manjang, nak happy manjang tu, sampai lupa pada akhirat, itu elakkan. Yang keduanya, Nabi ni pula, dia kalau dia menoleh dengan semua wajah. Sebab itu bila bercakap dengan orang, kita hadapkan muka kita kepada orang. Ini kaunseling selalu ajar. Sebenarnya kaunseling ni, hak saya belajar, hak kita duduk belajar, orang kata jumpa pakar kaunseling. Pakar kaunseling ni dia kadang-kadang tengok muka orang tu dia dapat baca dah. Okay, sebenarnya kaunseling tu sendiri mari daripada Islam kita. Dalam Islam dia panggil apa dia? Firasat. Kaunseling ni dia baca minda orang. Dalam agama dia panggil ilmu firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin. Sebab hebat firasat orang mukmin jika dibandingkan dengan kaunseling orang putih. Ya tak? Orang putih dia tengok muka, dia tengok gaya kita berjalan, dia tahu dah. Kan? Tapi nak banding dengan kaunseling Islam atas nama firasat ni dia tengok dengan binurillah, dengan cahaya Allah. Sebab apa dia? Sebab takwa dia ada, zikir dia, sentiasa ingat pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Maka bila dia bagi pandangan, dia tengok wajah orang tu, dia bagi pandangan dia lebih tepat. Tinggal lagi, kalau dia belajar ilmu kaunseling barat campur dengan firasat, lagi tepat. Itu dia. Sebab itu maknanya dia dalam ilmu dakwah ni dia memang ada benda tu. Hak saya belajar di Mesir tu, yang saya kata saya belajar kuliah dakwah tu, dalam kuliah dakwah tu dia ada satu bab dipanggil psikologi. Psikologi ni bila nak bercakap dengan orang tu dia tak boleh nak redah gitu. Kan? Sebab tu Nabi dia guna psikologi. Kan? Orang ni mari tanya apa amalan yang terbaik, Nabi jawab buat baik pada mak bapak. Mari orang lain soalan sama. Kan? Amal apa yang baik? Sembahyang tepat waktu. Soalan sama, jawapan lain. Pasal apa? Nabi tengok muka dia tu. Muka dia ni jenis dengan mak bapak ada masalah. Itu kaunseling firasat. Muka kawan ni pula jenis sembahyang ni, kalau sembahyang gayanya memang lambat. Jadi Nabi bagi jawapan sembahyang li waqtiha, tepat pada waktunya. Jadi ada orang yang mungkin yang mari tu jenis tengok muka tahu dah muka kedekut, tangkai jering. Jadi amalan yang terbaik apa dia? Amalan yang terbaik sedekah tiap hari. Jadi ini yang dikatakan kaunseling. Jadi sebab itu Nabi ni antara benda-benda yang berkaitan dengan kaunseling, bila kita bercakap dengan orang, kita bercakap face to face. Jangan duk main kata orang jeling-jeling, tak boleh. Itu bukan adab Islam. Kita rasa terhina. Orang yang berhadapan dengan kita itu akan terasa terhina bila kita bercakap mengereng. Dia kena maknanya wajah ke wajah. Yakni tidak suka melirik. Hadis ini menunjukkan bahawa senyum itu sunnah. Senyum ini maknanya cerita yang Nabi suka senyum simpul ini, nak ceritanya senyum itu sunnah dan bergelak ketawa itu makruh. Elakkan daripada terlalu banyak gelak ketawa. Maka seharusnya orang yang sihat akal jangan bergelak ketawa, sebab banyak yang bergelak tawa di dunia berarti akan banyaklah menangis di hari akhirat nanti. Firman Allah, falyadhaku qalila wal yabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. Hendaklah mereka sedikit ketawa dan banyak menangis setelah menerima pembalasan daripada amal perbuatan mereka. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi Muhammad.